A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Liza Hardi, orang pertama ya, diikuti oleh Shinox, ya, Shinox, why is that? Dan juga Jasni Ahmad. Pensyarah UN nombor 3 kali ni. Jasni, Rafidah Hassan, Siti Afsakula, Ajmal Junaidi, ya, lepas tu Kamisah Rahman, ya, Rasman, Mei Mahmud, Mun Maisma, Mawarni Saleh, Bazlina Hanim. Ni top 10 ni. Ya, Alam Ahmad, Ina Zalina, lepas tu Nur Atika Osman. Like dan share guys, like dan share. Siti Kusal, Saidi Lamin, terima kasih Saidi. Osman Yasin, lepas tu Jaafar Riza, Jaafar, Aidah binti Muhammad Qasim, selamat pagi. Zarus Ismail, Rashidah Samsudin, Azria Haraf, ya, Haral, Azri Haral, Nuraini Karim, Amika Nurzi, Ajmal Junaidi dah sebut tadi tu, Nurin Nur, Khatijah Harun, Ahmad Din, Maurani Soleh, Cik Nuci, Cuci Eci, Cik macam-macam. Lepas tu Fariza tadi dah sebut, Fauzia Ismail, Bardul Alam Limin, Hanifah Ahmad, Kamal Arifin, Khatijah Harun hadir ya. Saidi Lami dah sebut, Yati Setia, Rosli Husaini, ya. So jom sampaikan ya mesej ni kepada semua orang. Like dan share pada 10 geng, 10 kumpulan, 10 manusia, 10 grup. Tengku Din, Daimah Jumaat, Nurizan Ismail, Arni Fai, Nisah Seman, ya, Puan Zainun dari Singapura, Canberra Singapura, Mars Abdul Rahim, Suhaili Hamid, Rahim Rahman, ya, Jamalia Nurbani, ya, lepas tu Aida Aziati, Mahalil Muttalib, Manisha Ingkur, ni pun dah nama letaknya. Manisha dah masuk, Abu Bakar, Karim Hamid, ya, Sifti Afsakula, ya, Allahumma selamat, ya. Alhamdulillah. Siti Talib, Waridah Kayemas, Saiful siapa? Saidi. Like dan share guys. 109 orang dah share lah ya. Syukur. Camta Isa, Mona Maria, Manja Rohani, Abrar Aziz, Siti Aisyah Bukhari, Fauzia Ismail, Nurlida Rifin, Abdul Rahman, ya, Yan Yayan, Sadiah Abu, Joji Fazil, ya. Ramai dah masuk 140 shares. Wow, this is good. This is Sunday ya. Sunday insya-Allah ya. Ramai orang bercuti, ramai juga orang bekerja. Ya, ada jemputan open house, wedding ya. Johan ALC, Zainab Hassan dah masuk. Terima kasih Sabridas. Mun Maisma dah sebut, Hamidah Abdullah, Fazil Nasir, RDA Rashin, ya, Zarir dah sebut, Said Imran, Arifin, Zarir, Sabariyah Yusof, Waridah Kayumah dah sebut, Joha Joib dah ada, Mardiana, Haji Fazil dah sebut tadi, Anjan Zetri, Manisha Inko dah sebut, Mi Mahmud dah sebut. Ni banyak diulang-ulang ya. Dia sebut 5-6 kali respon. Norma Abdul Hamid, Yan Yayan dah sebut juga tadi, Zurina Maisa, selamat pagi Puan Zurina. Ina dah sebut, Nur Atika, Wan Salmi, Aisyah Maksum. Wah, 211 orang dah dalam kelas ya, dan yang dah share. Wow, so I got to proceed ya. Fatimah Kasim, Kalsum Tambah, ya. So like dan share. Erin Mat Said, Hal Yauti, Rafidah Musa, Isi Siti Aziza, Ezrina, mana yang baru, Cik Puan Aminah, Zabida, Baba Hassan, Intan Sumaya, Muhammad Fairul, Olin Kitchen dah ada, ya, Sasabila, Zamzalina, Sarah Ismail, Sharifah Ifah dah sebut, Syamsia, Sarima, Nuraiza, Sarudin, Jebon. Bila Jebon dah masuk, ingat insyaAllah, okey. Baik, 162 dalam kelas, 233 dah share, syukur Alhamdulillah. Ada 188 komen, 176 reaksi. Kita sambung topik kita, iaitu jom kita
cari jalan untuk ceria dan bahagia, bahagian yang kelima. Tips untuk ceria dan bahagia, bahagian kelima, ya. Kalau ada mood kita sambung lagi, kalau tidak kita ni bahagian terakhir inilah. Tengoklah, ya. Tok Abah pun yalah, ya, dalam badan yang makin sihat tapi belum pulih sepenuhnya. Ni hari kelima. Hari kelima, ya, Tok Abah kena berkuarantin 6 ke 7, ya. So Isnin, Selasa last day, Rabu bebaslah. Ya, malam tadi test RTK, ada slide lagi kesan COVID dalam diri Tok Abah ni. Masih ada. Tapi batuk dah kurangan, lenguh-lenguh badan dah kurang, batuk pun tidak sakit. Dada lah, kalau tidak ya Allah sakitnya dada. Tapi sekarang batuk normal lah, tak sakit dada. Selera okey macam biasa, tak banyak makan pun, orang tua kan. Sense of smell okey. Fikiran pun masih waras, boleh berfikir dengan lancar, ya, mudah-mudahan. Okey. So ini kita sambung perbincangan kita, bagaimana tipsnya. 177. So like dan share guys, like dan share, beritahu kawan-kawan, ya. Tok Abah dah on dah, ya, bagus start, ya. Sisti Aisyah Bukhari, Zainab Asana masuk tadi, Narima Ismail pun dah ada. Dr. Narima kawan lama. So Jebon dah ada, Muhammad Nizam dah ada. Muhammad Nizam, Zainab Hasan dah sebut, Syamsiati dah sebut, Maya Sarah, okey, Mimi Syafiq, ni baru sebut, ya. Suali Zailah Zaid, ya. Okey. Alright, so Ruhaida Hussein, Nur Haslina Rahmat, Syahrul Syafiq, ya. Jamaluddin Osman, Said, Angah Ira Al-Razak, Nur Haslina, tabung korban dah masuk, ya. Dan Intan Sumaya yang telah memberitahu pada sahabat-sahabatnya. So beritahu sahabat-sahabat kita, Tok Abah on, yang baru nak start bercakap tentang tips untuk sentiasa ceria dan bahagia. Sebab kita berhak untuk bahagia, sebab Allah cipta kita dengan penuh kesempurnaan, dan kita ada hak dan ada tanggungjawab untuk bahagia. Because when you are happy, you can produce your best. Dan Allah amat kasih hambanya bila buat apa pun, buat dengan itqan, dengan sempurna, dengan terbaik. Dan kita mampu buat yang terbaik bila kita ceria, dalam keadaan normal lah. Kalau kita dalam kemalangan, ada kematian, ada darurat, ada musibah yang kita terima, takkan kita nak ceria pula, happy pula, ya. Ada kematian dalam keluarga, rumah kita baru terbakar, takkan nak happy. Itu janganlah loya buruk, ya. Kita manusia biasa, bukan robot. Tapi ada yang kata, mana nak happy kalau kita baru ni, dalam keadaan biasa, ya. Sebab ramai orang dalam keadaan biasa pun, dia tak senyum pun, dia tak ceria pun. Biasalah. Hari ni lagi kerja, nak enjoy macam mana, nak seronok macam mana. Kalau cuti ke, holiday ke, melancong ke, barulah happy. Ujung minggu kita lepak-lepak dengan member, barulah happy. Dia nak cari syarat, ya. Nak cari kondisi yang tertentu baru happy. Kesian, ya. Kesian. Padahal Tok Abah dah pesan sejak 35 tahun yang lepas. Bergembiralah di mana-mana anda berada. Kat tempat kerja, kita gembira, ya. Bersama keluarga, kita happy, ya. Makan seorang, kita redha, kita happy. Makan ramai-ramai, lagi happy, ya. Jangan cari syarat. Aku happy bila hujung minggu, bila ngeteh dengan kawan-kawan, bila main golf, bila aku happy. Kalau tidak, kerja mana boleh happy betul kerja. Ini pemikiran yang sempit, ya. Sebab the locus of control, ini soalan yang Tok Abah terima malam tadi dalam wawancara dengan warga UPM, warga College Tun Dr. Ismail, ya. Ditanya bagaimanakah kita nak mengawal locus of control kita, di mana letaknya locus of control hidup kita. Locus of control, ya, dalam diri manusia ni ada dalam diri kita, di hati kita, pada iman dan asas iman kita, ya. Kalau yang mengawal kita ialah hati yang murni, hati yang berteraskan iman, kita atas landasan yang sangat tepat untuk jadi orang yang bertambah baik. Sebab jangan perasaan kita dah baik, bertambah baik setiap hari sampai meninggal dunia. Keep on improving, dan kita akan sentiasa Allah redha. Sebab kita punya kawalan diri kita ialah qalbu kita yang berteraskan iman. Ya, kita sentiasa fikir baik, mengelakkan maksiat, buat khidmat, ni. Dan selalu ingat khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. The locus of control should be our heart.
Integrity bermula dalam kolbu. Ikhlas di dalam kolbu. Niat nak belajar, nak apa, nak buat apa. Ni semua main yang dah pasang niat begini kan. Aku apa niatan nak bilang ni, nak cari ilmu, nak cari titik perubahan, nak menghisap diri, nak dapat ilmu baru, nak dapat ilmu lama, nak mulang kaji, nak merangsang diri, nak naikkan semangat, nak cari butang hijau, whatever reason. But the locus of control is inside yourself. Hujahnya dalam diri kamu, sabda Nabi mafhumnya, dalam diri kita ada seketul daging. Kalau seketul daging itu bersih, akan sehat, sejahtera satu badan. Kalau seketul daging itu yang bermasalah, berpenyakit, rosak, satu badan kita akan sengsara. And you know, the seketul daging itu ialah qalbu. So that is our locus of control. Dan ada seorang doktor pakar yang berteraskan Islam lah. Dia ni seorang doktor pakar kesihatan, psikiatris bertaraf international, bertaraf dunia. Dia kata apa? Semua penyakit kita, ubatnya ada dalam diri kita. Tetapi oleh kerana kita tak tahu nak gunakan ubat itu, kita terpaksa minta bantuan doktor, bantuan pakar dan ubat-ubatan yang mereka supply. So cuma kita kena makan dadah, ialah drug yang doktor prescribe lah. Tu dadah tu kan. Baik sakit apa pun, kalau pergi ke hospital, kita akan dapat dadah lah kan. Dadah yang terkawal. Ya, medicine kita tu, ubat kita. Ya. Tetapi Nabi dah sebut kita punya ubat yang hakiki. Dalam diri kita ada seketul daging. Kalau bersih seketul daging itu, akan sehat satu badan. Akan sehat satu badan. Akan sehat satu badan. Itu ubatnya. Itu ubat. Itu sebenarnya Allahumma salaman. Umar Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar Abdul Aziz yang menyatakan sesungguhnya semua penyakit adalah disebabkan dosa. Umar Abdul Aziz yang cakap, ya, sebagai peringatan untuk orang awam. Kita ni orang awam, ya, orang biasa. Oh, Nabi Ayub tu sakit sampai bulat kepala tu, banyak dosa lah. Ya, jangan buat pasal. Jangan cari pasal, ya. Jangan buat hujah yang tak bijaksana. Tu sebabnya Tok Abah emphasize untuk orang awam, orang biasa dan normal person, ya, macam kita semua ni, maka sakit kita disebabkan oleh dosa, kafarah kepada dosa. Ya, of course ada orang yang Allah bagi sakit untuk naikkan martabat, untuk jadi hebat, untuk precursor kepada nikmat. Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dimulakan dengan musibah. Maksud hadis juga. Maksud hadis juga. Jadi kena ingat, ya. Tapi when come to ourselves, ya, diri kita, Tok Abah sendirilah. Ni Tok Abah sakit kan? Kena COVID sama ni, Tok Abah tahu sebab dosa-dosa. Dosa mata, dosa lidah, dosa whatever lah dosa yang Tok Abah lakukan, maka Allah nak kafarkan. Dan itu sebabnya, itu dia. Semalam punya Tok Abah tengok video lama lah, YouTube, TikTok lama, ya, yang semua orang tahu. Untuk lepas mesyuarat, lepas majlis ilmu, lepas yang kita berbicara dengan manusia, kita bercakap, kita berinteraksi, lepas ngeteh, lepas apa, kita patut sudahi perjumpaan itu dengan jom. Sebelum kita berpisah, kita tasbih kafarah dan baca surah Al-As, ya. Sebab barang siapa yang bertasbih kafarah, maka setiap kesilapan ke cakap tak betul, niat tak betul, bertengkar dalam masa perjumpaan tu, Allah ampunkan semua dosa. Allah ampunkan semua kesilapan kita dalam perjumpaan tadi. Jom kita baca tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. So itu bukannya saja-saja, Allah itu adat, bukan adat. Itu ibadat. Ya, bila kita tasbih kafarah dan surah Al-As, ya, maka kita kita akan cuci semua kesilapan-kesilapan. Allah ampunkanlah, ya, ikut mafhum hadis Nabi, Allah ampunkan semua dosa kita. Wow. Ya. Kalau kita buat begitu, kita akan mudah-mudahan di atas landasan untuk ceria, ya. Dan semalam Tok Abah berhenti di nombor 13, elak bandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun dalam dunia. Ya, dan malam tadi pun Tok Abah ditanya oleh siapa nama budak tu, siapa nama makhluk yang menjadi moderator tu, Nur Amni Syahira, pelajar daripada UPM, bertanya, ya, adakah baiknya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain untuk dapat semangat maju ke depan? Dan Tok Abah bacalah tulisan ulama, baca kajian psikologi, kajian
pakar-pakar dan semua kajian yang Tok Wah baca, baik berteraskan agama, berteraskan psikologi, semua menegah kita membandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun. Hasil kajian psikologi, bila kita bandingkan diri kita, ya, bila kita bandingkan diri kita, apa kesannya? Kajian psikologi, ya. Mana? Kajian psikologi membandingkan diri ialah, satu, kita akan rasa cemburu, kurang yakin diri, ada mungkin depresi, kurang yakin kepada orang lain, kita bersangka buruk, ya. Lepas tu kita tak bersyukur, ya, kita bandingkan, kenapa aku tak sekaya dia, tak sepandai dia, tak sehappy dia, tak semewah dia, jadi kita tak bersyukur. Ataupun kita jadi ego. Kenapa aku lebih handsome daripada dia walaupun aku dah tua? Kenapa aku lebih handsome? Ya, macam mana aku lebih boleh pandai daripada dia padahal kami satu kelas. Kan jadi apa? Ujub, ya, ego, dan tidak akan masuk syurga orang yang ada seberat habuk ego dalam dirinya. Wow. Nampak tak? Jangan bandingkan. Ya, itu sebabnya ulama-ulama pesan Tok Wah suka sangat. Kalau nak majukan diri tentang hal-hal dunia supaya kita bersyukur, tengok orang yang susah, bukan bandingkan diri. Tengok orang yang susah. Aku ada juga kereta, walaupun kecil, walaupun kereta lama, tapi aku ada kereta. Orang lain tu mampu motosikal aja. Orang tu yang ada motosikal, syukur. Aku mampu juga motor kapcai. Orang lain tu naik basikal aja. Ada yang tu memang tak mampu, basikal pun tak mampu beli, dia cuma naik kenderaan awam. Of course ada lah orang dah kereta mewah pun pergi kerja naik kenderaan awam. Itu cerita lain. Itu pilihan. Tapi ini ikut kemampuan. Dan orang yang jalan kaki pun, janganlah rasa rendah diri. Allah, aku ni asyik jalan kaki, naik bas jalan kaki. Ya, yang orang lain tu ada kereta, ada motor, ada kenderaan yang selesa. Aku jalan kaki. Awak untung awak boleh jalan kaki. Ramai orang di dunia tak ada kaki pun untuk jalan. Nampak ke nampak? Jadi bila kita bukan banding, ya, lihat orang yang lebih sengsara daripada kita, kita akan mudah bersyukur. Bukan bandingkan diri. Tapi kalau kita nak ikut teladan orang yang hebat, no harm. Ya. Oh, orang tu rajin, usaha gini-gini sampai berjaya. Aku nak macam dia. Bukan bandingkan diri. Mencontohi. That is fine. But don't compare yourself. Because everyone is equal in the eyes of God. Ya, semua orang adalah sama dari kacamata Tuhan, kecuali hati dan amalannya yang membezakan. Semua orang sama. Allah tak pandang siapa kita, keturunan kita, ilmu kita, kecantikan kita, kekuatan kita, harta kita. Allah tak pandang pun. Semua milik Allah pun. Semua milik Allah pun. Ya. So itu yang Tok Wah pegang. Tapi kalau nak memajukan diri, hal-hal agama, tengok orang yang lebih hebat. Orang yang bertahajud tiap-tiap malam, yang berduha tiap-tiap siang, yang berpuasa sunat Khamis, Isnin Khamis. Itu patut itu sebagai kita punya benchmark, bukannya bandingkan diri. Benchmark, teladan untuk dicontohi. Ya, untuk hal-hal akhirat cari benchmark yang lebih hebat dari kita. Untuk hal-hal dunia cari benchmark yang lebih yang kurang daripada kita, bukan benchmark. Cari orang yang tengok orang yang kurang daripada kita dan untuk kita rasa bersyukur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan bagi dia sebab dan sebab dan sebab dan sebab untuk terus bersyukur. That's why la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, aku akan tambah nikmat. Bila Allah tambah nikmat, apa jadi kat kita? Kita akan terus bersyukur dan bersyukur. Bersyukur, Allah tambah lagi, kita tambah syukur. Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat, lagi bersyukur. So bila kita bersyukur, Allah akan bagi kita reasons, ample reasons to be thankful all the way towards Jannah. Nampak? Nampak. Jom kita buatlah. Tok Wah pesan kat diri Tok Wah. Ya, sama-sama kita maju ke depan. Ya. Atau semalam Tok Wah berhenti kat nombor 13. Jangan bandingkan. Oh ya. Itulah dia kalau dah start excited walaupun masih tak berapa sempurna kesihatan. Mungkin Tok Wah dah 80% kot. Sihat. Okey lah tu. Ya. Badan pun dah tak sakit-sakit, kaki pun tak lenguh-lenguh sangat, boleh berjalan. Ya, batuk masih ada. Yang lain dah almost back to normal lah. Alhamdulillah. So malam tadi anak Tok Wah test balik, adalah slide trace, ada lagi kesan line kedua tu, ya. Program kita dibawakan oleh webinar. Ni dah ada yang mendaftar ni, dan orang pertama yang mendaftar ialah Coach Amy Hamijah, ya.
untuk kita punya webinar pada 9 Jun. 9 Jun. Yang ni dah hujung Mei ya. Ya. So 9 Jun ya kau dah separuh apa ni dekat setengah tahun dah ya. Pada 9 Jun kita akan buat webinar psikologi di tempat kerja. Psikologi di tempat kerja kita akan buat dalam kelas, dalam dewan ya. Dalam Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah ke Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. My office lah, ada dewan yang cantik ya, yang design oleh Tok Mak. Tok Mak jadi arkiteknya. Ya, dan dibuat oleh apa nama interior decorator dan kontraktornya ialah Hafiz ya. Hafiz yang tolong buatkan Dewan Tok Abah. Ya. So terima kasih Hafiz ya. So kita akan berjumpa di situ dan kita akan bincang bagaimana nak mengenal diri, mengenal orang lain dan dapat yang memahami psikologi tempat kerja, terutamanya psikologi antara gender. Bagaimana memahami bos perempuan, bos lelaki, pekerja perempuan, pekerja lelaki, kawan kerja perempuan, kawan kerja lelaki, untuk kita dapat bekerjasama dengan cara terbaik ya, untuk kata orang tu serasikan roh untuk maju ke depan, untuk jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, ya, majikan dan dunia. Gitu. So insyaAllah seronok ya. Berbaloi Tok Abah dah siapkan nota catatan ya. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful ya. Dia memang telah di dalam eksekutif psikologi. Dia ada ambil program eksekutif psikologi di Universiti Melaya dan dia akan kongsi pengalamannya. Dia seorang personality kat Radio Hakim dan juga TV3 WHI. Dia constant guest consultant di situ. Ya, so dia jadi kita punya CEO kat syarikat Tok Abah. Ya, anak budak kita lah dulu 20 tahun yang lepas. Ya, gitu. Baik, so dan datang ya. Datang ke webinar Tok Abah ni kita limitkan kepada 40-50 orang ke, maksimum 50 lah. So kalau dapat 40 is nice. Ya, tak ramai sangat, jadi kita tak sesat dalam bilik, kita ikut SOP dan kita akan dapat berinteraksi. Tok Abah nak make sure I can talk and discuss with each and every one of you. Jadi bukan kali pertama kita buat offline ya. Dah banyak kali Tok Abah buat, tapi untuk di Dewan Kuliah Tok Abah first time lah. Tak juga. Ya, kita buat untuk staff ya dan sebagainya, untuk anak-anak syarikat ada dah 3-4 kali. Kita buat launching, mini launching kita punya produk pun kat situ. So kita dah ada program secara live ya, secara offline. Tapi ini yang kita buat untuk program public program. Gitu. Ya. So Tok Abah excited lah ya. Mudah-mudahan kita panjang umur dan sihat pada 9 Jun ya di DIFKA Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. Ya, kita bersama ya, makan pun sedap ya. Kita dapat bersoal jawab pagi sampai petang insya-Allah ya. Okay, come to our program. Ya. Just tell your boss, they will send you. Boss send your staff. Insya-Allah is worth it. And ask your staff yang you hantar untuk buat eco seminar. Untuk share dengan kawan-kawan lain yang kat jabatan, kat kilang, kat syarikat, kat organisasi anda. You save cost that way. Ya, hantar 2-3 orang yang mampu untuk share, untuk berkongsi, untuk buat eco seminar. Mungkin you punya counselor, you punya HRD manager, you punya orang yang boleh membantulah ya, berkongsi dengan orang lain gitu ya. So itu cadangan Tok Abah lah. But do come to our program, sebab kita tak buat lagi dah untuk tahun ni. Mungkin untuk selama-lamanya ya. Kita pun entah hidup entah tidak tahun depan. Okey. Baik. So kita sambung lagi ya. Apa lagi kaedah nombor 14 untuk sentiasa ceria dan menceriakan orang lain ya. Okey. So Tok Abah selalu cakap lah, anak-anak Tok Abah selalu pesan. Dan mereka yang selalu pesan kata, Abah jalan bah, exercise, walk and exercise and walk. Mak, kenapa mak punya heart rate sampai 70-80 ni? So anak-anak kata mak tak fit, sebenarnya mak punya heart rate sampai 75, 80, 90 ya. Tok Abah punya heart rate sebab kita masa kena COVID ni kita check kita punya oxygen level ya. Oxygen level Tok Abah normally 97%. So masa kena COVID itu turun ke 95, 94, 94 ada 95 sampai 6. Pagi malam tadi pun Tok Abah check 97 dan 61, 62 heart rate. Heart rate Tok Abah biasanya about 60 lah. 59 ada, 55 ada. So high rate Tok Abah punya heart rate about tenang ya.
macam seorang atlet lah, seorang ahli sukan. Kononnya lah. So Tok Abah punya heart rate is about between 60 to 70, tapi biasanya sekitar 60. 60, 61 ya. Tadi pun cek 61, 60. So, okey lah tu. Heart rate yang stabil, yang sehat. Sebenarnya ya. Tapi yang penting apa? Exercise. Exercise. Tok Abah walaupun tak banyak berjalan, tak banyak exercise, tapi I do calisthenics. I do stretching. Tok Abah buat stretching, buat apa nama Tabata exercise, ya. Tak banyak tapi buat. Tok Abah buat. Ya, Tok Abah buat apa nama regangan kaki, ya. Sebab lutut orang tua kan, Tok Abah kena exercise. Ya, kena buat every day Tok Abah buat. Ya, terutamanya masa nak mandi, sebelum mandi, setelah mandi, ya, Tok Abah akan buat tiap hari. Tok Abah buat stretching, Tok Abah buat apa nama body bending dan sebagainya setakat yang mampu. Kita buat yang gerakkan kaki, dan of course cari jalan lah. Kalau Tok Abah pergi ke pejabat, dapatlah dalam 3,000 langkah. I maintain at least 3,000. Dulu masa muda 10,000 tu biasalah kan, 10,000 hingga 14,000 tiap hari. Tapi sekarang dah berusia ni dapat 5,000 tu dah, my target 5,000, tapi dapat 3,000, I feel good. Dapat berjalan 3,000 langkah pun okey lah tu. Not too bad. Dan jalan pula atas rumput dan sebagainya bersama-sama dengan cucu, that be superb. Exercise guys, exercise. Tok Abah beritahu Tok Abah diri untuk apa? Untuk ceria, untuk happy, untuk bahagia. Dan orang yang bahagia dan ceria akan dapat menghasilkan yang terbaik. You can produce your best when you are happy. Bila kita exercise, badan kita merembeskan hormon endorphin. Endorphin is the good feeling hormone, the happy hormone. Hormon-hormon ceria, hormon kegembiraan, endorphin. Ya, boleh Google. Alright, okay. Exercise. Endorphin make you happy. Happy people don't don't shout at their partner. Tu Tok Abah ambil quotation daripada seorang family therapist. Dia kata apa? Happy people don't shout at their partner. Yalah, bila kita penuh kasih sayang, ya, kita berbicara dengan cinta. Orang bila dalam keadaan kasih sayang, dia berbisik pun akan sampai, ya, kepada pasangan. Tetapi kalau kita bertengkar, duduk sebelah pun kita, hey, up! Kita menjerit. Padahal duduk dekat tapi menjerit. Ya, itu tanda masa tu tak hormat, tak sayang. Ya, dia hilang dia punya pertimbangan. Kalau dengan penuh kasih sayang, bisik-bisik pun, ya, menusuk kalbu. Bisik-bisik pun dengar. Ya, seperti yang selalu kita sebut, bila kita sayang dengan Allah, kita rapat dengan Allah, ya, berbisik di bumi akan sampai ke langit. Waktu kita sujud, kan kita berbisik, kita baca doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Macam mana? Dia kena masa sujud baru ingat zikir, ya. Ini tiba-tiba ada blackout. Ini bukan kesan COVID, tapi kesan usia ni, ya. Kita berzikir, kita membesarkan Allah waktu sujud, ya. Bila kita bersujud, ya, kita berbisik pada bumi. Artinya kita bercakap waktu kita sujudlah, berbisik pada bumi, tapi dapat didengar di langit. Wow, hebat kan? Itu tanda kita penuh kasih sayang, ya. Kita rapatkan diri dengan Allah. Sebenarnya malam tadi bila disebut, ditanya oleh Nur Amni Syahira, kita punya moderator, kepada Tok Abah, bagaimana nak bentuk keyakinan diri? Tok Abah jawab, rapatkan diri dengan Allah. Bila kita rapat diri dengan Allah, maka Allah beri kita hidayah. Bila Allah bagi kita hidayah dan petunjuk, selesai masalah, kita akan dapat keyakinan diri. Salah satu rezeki yang akan Allah buka ialah keyakinan diri, confidence. So bila kita tak rapat dengan Allah, Allah tak beri hidayah, tak beri petunjuk. Jadi tak dapat hidayah, stres, macam-macam, sampai tak kenal diri, sampai rasa rendah diri, dan berbagai masalah dan cabaran. Kan? So back to kita punya exercise, ya. Exercise akan keluarkan endorphin. Exercise akan release dopamin. Dopamin ialah hormon yang berikan control internal, ya, diri kita ni. Dopamin pun satu hormon yang akan memberikan kesan-kesan positif
kepada diri kita. Reward mechanism kepada diri. Ya. Dopamine also will make us good and feel confident. One positive thought in the morning will make your whole day positive. Itu semuanya Tok Abah pun pagi tadi bangun tidur terus senyum. Terus menghadap kiblat, senyum, angkat tangan doa. Ni Tok Abah dah pesan sejak 35 tahun yang lepas. Bangun tidur terus senyum, menghadap kiblat, angkat tangan doa. Senyum, menghadap kiblat, angkat tangan doa. Kenapa menghadap kiblat? Ya, berdoa sambil menghadap kiblat tu hukumnya sunat. Sunat berdoa menghadap kiblat. Ya, so bangun tidur menghadap kiblat, senyum, berdoa. Dan senyum 20-30 saat akan release endorphin. Exercise release endorphin. Exercise release dopamine. Ini hormon-hormon yang buat kita ceria. Topik kita, macam mana nak tip untuk ceria dan bahagia. Jadi inilah, tak lagilah daripada isunya. Ini so exercise yang terbaik untuk orang, baik orang muda pun orang yang dah habis muda macam Tok Abah ni dah habis muda, ya, maka jalan. Dan ramai classmate Tok Abah, grup Tok Abah, ya, berjalan setiap hari, ya. Dan Datuk Sri Kamil kata, let's exercise guys. Yang gambar dia berjalan. Dan ada seorang Tok Abah ni, Haji Zakaria Saparun, dia pun tetap, dulu dia jalan pagi, lepas tu panas, dia kata jalan malam, ni jalan petang, petang dia jalan. Bukan sebab takut apa ke, ya. So jalan waktu pagi bagus. Sebenarnya exercise yang terbaik kalau ikut kajian ialah waktu pagi. Exercise yang terbaik ialah waktu pagi kalau ikut kajian. Tapi kita ada masa lapang waktu petang, buatlah. Apa nak buat? Bukanlah waktu petang itu waktu terbaik untuk exercise, tapi itu yang kita ada waktu lapang, waktu senggang, waktu yang dapat dimanfaatkan untuk exercise. But the best time to exercise is in the morning. Sebenarnya Tok Abah di kawasan kami, masa kat kampung dulu, pukul 5, pukul 6 pagi, jiran-jiran kami orang Cina, ya. Pukul 4, 5 pagi mereka jalan, ya. Orang 50, 60, 70 tahun berjalan. Tok Abah kadang-kadang pergi ke taman-taman, ya, kat tempat kami dulu, yang nampak orang Cina bertai chi, ya. Dia buat exercise tai chi, grup dengan small group, ya, kat padang. Waktu pagi, pukul 6, ya, by 7 pagi mereka dah kat kedai mamak minum, makan canai. Lepas exercise roti canai. Okeylah tu. Yang penting exercise. Walaupun roti canai tu tak berapa sihat, ya. Tapi sebab dia dah tai chi, dah bercikung, dah berjalan, okeylah tu. Ya, insyaAllah. Alright. So, tip nombor 14 untuk sentiasa ceria dan bahagia, exercise. Riyadhah. Dan berjalan is a good exercise untuk orang sepanjang hayat lah. Ya, sejak baby. Ya, daripada baby tu kita nampak mereka berjalan dan dia seronok, ya, bertatih-tatih berjalan, akhirnya berlari. Ya, of course berlari is good, tapi in the long run the lari tu akan strain, ya, sebab dia high impact to the knee, ada strain kepada lutut kita. Tapi bila tengok baby, Tok Abah tengok cucu Tok Abah, baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum dapat berjalan dengan steady, stabil dan berlari. Baby akan jatuh bangun, ikut kajian, ya, akan jatuh bangun 1000 times minimum sebelum dapat berjalan dengan stabil dan berlari. Tapi baby umur setahun ni, umur 10-11 bulan ini, tak pernah give up walaupun jatuh. Bangun lagi, jatuh. Bangun lagi, jatuh. Apakah, ya, akan jadi kepada kita kalau kita maintain semangat baby umur setahun ini, yang jatuh bangun 1000 kali tapi tak pernah give up. Kita maintain sampai umur 40, 50, 60, 70 sampai meninggal dunia. Kita maintain semangat baby. Jatuh bangun 1000 kali, tak pernah give up. Apa jadi? Anda tidak akan terus jadi orang hebat cemerlang. Sebab never give up. Ya, baby 1000 kali jatuh tak give up, masih bangun. Tak adalah baby kata, sakitlah aku jatuh je, baik aku merangkak sampai tua. Tak adanya, tak ada. Dan pakar psikologi mengesahkan, in every man, adult man or woman, there is a baby inside them. In every man, there's a small baby boy. In every woman, there's a small baby girl. Dalam diri masing-masing. Itu kata pakar psikologi. Dan kata kita orang Islam, apabila kita taat kepada Allah, katalah puasa, ya, puasa 1 bulan dengan taat, dengan penuh pengharapan ihtisaban, maka di pagi raya kita diampunkan semua dosa dan kita bersih macam baby. Orang yang dapat umrah yang makbul,
ya, dia yang makbul balik ke negara, maka semua dosa terampun macam baby. Dapat haji yang mabrur, ya, haji yang Allah terima. Balik semua dosa terampun macam baby. Siapa kata tak ada baby dalam diri kita? Ya, baby mudah menangis, ramai orang mudah menangis sampai meninggal dunia, sampai tua. It's okay to cry. It's okay to cry. Ya, menangis itu, ya, tanda kita bersyukur, ya. Dan menangis itu merupakan tanda kita insaf. Dan orang yang menangis sebab insaf, sebab takut akan siksaan Allah, maka mata yang menangis sebab insaf itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Itu maksud hadis. So it's okay to cry. Dengan keinsafan, dengan kata tu ketakwaan, ya. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah mudah menangis sebab insaf, sebab bersyukur, sebab takut akan balasan Allah kalau kita ingkar. Ya, gitu. Exercise. So program kita dibawakan oleh webinar pada 9 Jun, ya, psikologi di tempat kerja. Ada link kat atas tu, dah Cikgu Nazrin dah bubuh. Jom, dah ada orang mendaftar pun. Dan Tok Abah kena sebut banyak sekali lagi. Orang pertama yang mendaftar ialah Coach Hemi Hamijah, ya. Orang Sri Putra, ya, Bukit Sri Putra, ya. So tak jauh lah daripada tempat kami, ya, insya-Allah. Kami akan berjumpa kalau panjang umur, jumpa kat dalam Dewan Difka, ya, Dewan Inspirasi Fazilah Khamsah, di tingkat 1 lah, ya. Tok Abah punya pejabat cantik, selesa, ya, dan mudah-mudahan kata tu kondusif untuk kita menimba ilmu dan cari titik-titik perubahan untuk maju ke depan, gitu, ya. Dan program kita sentiasa dibawakan juga oleh yang sabut-sabut, ya, oleh Excel Plus, makanan tambahan untuk baby, perasa coklat. Ini memang lazat bagi pada anak-anak umur 2 tahun ke atas, tapi jauhkan daripada baby sebab dia dah makan, dia sedap, dia nak makan lagi, now want some more, I want some more, kata cucu Tok Abah, sebab sedap sangat. Tapi ianya sebiji cukup, ya, pagi dan pada petang, ya. So ini dia punya mascot ialah Didi and Friends, ya, dan ada gambar Tok Abah. Ni dalam makanan tambahan perasa coklat ni ada vitamin C, ada kolesterol, susu awal lembu, ada buah tamar, ada skim milk susu, ada DHA powder, ada lotus seed extract, ya, ada biji teratai, ya, yang membawa keterangan, kehebatan, ya, kolesterol, ya, merangsang otak dan pencernaan, badan sihat, vitamin C, ya, cantik kulit dan immunity system, tamar bagi kita tenaga, ya, dan overall makanan tambahan ini akan merangsang anak untuk bertenaga, fokus, seronok belajar, mudah belajar, ya, mudah mencerap. Akhirnya jadi pandai lah. Bukan makan ni jadi pandai, tak. Makan ni akan jadi bersemangat, akan bertenaga, akan lebih fokus, akan lebih tenang, mudah nak menerima arahan, mudah nak belajar, seronok belajar, lama belajar, maka jadi pandai, gitu. Dan yang penting, bila mak bapak berkorban melabur sedikit untuk anak-anak atau cucu-cucu, mereka berubah. Mereka lebih mempamerkan kasih sayang, ada masa untuk anak-anak. Dan Tok Abah satu pesan, haramkan fikiran dan kata-kata negatif kat rumah. Jangan sebut bodoh, jahat, degil, stupid, idiot, lazy. Jangan sebut. Sebut, kamu kan budak pandai, kamu kan budak baik, kamu kan budak hebat, kamu kan anak cemerlang, kamu kan budak rajin, kamu kan bertanggungjawab. Ini yang disebut. Jadi bagi suplemen, ya, lepas tu cakap pula berubah, cara berfikir berubah, ya, ada masa yang berkualiti dengan anak-anak, ya, rumah tangga pun lebih harmoni, ya, ikut sunah-sunah untuk mendidik anak. Because of ni ada rentetan perubahan, apa jadi kat rumah tangga? Wow. Jadi positif, lagi hebat. The whole household akan jadi bahagia, ceria. Anak-anak akan jadi pewaris generasi akan datang yang lebih hebat, cemerlang, positif, dan jadi aset kepada masyarakat, pada negara, pada agama, pada dunia, insya-Allah. Asbab ikhtiar, ya. Mascot Didi and Friend, gambar Tok Abah pun ada, ya. Insya-Allah, ya. Ada link kat atas tu. Ya, ada link kat atas tu. Insya-Allah. Gitu. Nombor 15. Jangan lupa tabung korban, ya.
Tadi sahabat dia tabung korban dah join ya. Tok Abah jadi duta kepada tabung korban. Jom kita menabung untuk ibadah korban. Sekarang sibuk ya. Kat internet, kat mana, kat masjid, kat surau kami. Oh, kami maksimum ada 7 ekor lembu lah gitu ini ya. So kita Tok Abah pun insya-Allah akan menabung kat tabung korban untuk buat korban Tok Abah dengan Tok Mak. Tahun lepas buat, tahun ni pun insya-Allah kalau ada rezeki kita buat melalui tabung korban. Semua penabungan secara online, ada panel channel Ustaz Ata'ah ya, dan pengagihan daging kurban dan akikah. Untuk buat akikah pun boleh ya, dan kita buat semua di Malaysia. Bukan untuk luar negara. Boleh tak buat kat luar negara? Boleh. Tapi lebih afdal ya, berkorban ke berakikah ke di negara sendiri, sebab kat negara kita pun ramai orang yang perlu bantuan. Lebih afdal buat ke negara sendiri. Tapi semua orang Islam bersaudara satu dunia. So buatlah kat mana-mana pun, tapi afdal. Afdal mean yang lebih dituntut. Charity begins at home. Janganlah kera di hutan disusui, baby di pangkuan mati kelaparan, peribahasa Melayu. Ya, fahamlah kan. Ya. So jom kita menabung secara online untuk dapat kita buat ibadah korban bulan Julai, tak salah Tok Abah ya. Yalah bulan Julai lah. Kita berkorban raya haji ya, insya-Allah ya. So sama-sama ya kita menabung. Alright. Tip nombor 15. Bagaimana kita nak sentiasa ceria dan bersemangat dan bahagia ya. So semalam tadi moderator Nur Amni Syahira bertanya Tok Abah, bagaimana kalau orang yang membunuh semangat kita ialah ahli keluarga kita? Apakah patut kita buat? Apakah patut kita menjauhkan diri ataupun putuskan hubungan dengan ahli keluarga yang membunuh semangat kita? Macam engkau ni boleh berjaya ke? Macam ni, yang kau gagal, kau tak boleh, kau tak mampu. Dibunuhnya semangat kita. Down betul. Every time kita jumpa mesti dikutuknya. Patut tak kita jauhkan diri ataupun avoid them ataupun putuskan hubungan dengan mereka? Ya. So jawapan Tok Abah ialah, pertamanya jangan sampai putuskan hubungan silaturahim. Sebab Nabi bersabda mafhumnya, silaturahim mean hubungan yang ada pertalian darah. Adik-beradik, sepupu sepakat, pakcik makcik, dan mereka ni pula yang membunuh semangat kita. What are we supposed to do? No matter what you do, jangan sampai putuskan silaturahim. Barang siapa yang menyambung silaturahim, sabda Nabi mafhumnya, menyambung, memperkukuh silaturahim, akan terbuka pintu rezeki dan dianjakkan tarik ajal, dipanjangkan umur. Jadi kalau memutuskan silaturahim, takut-takut disempitkan pintu rezeki, ditutup pintu rezeki dan dipendekkan umur. Takut-takut begitu. Kita kalau ambil ibrah ya, ataupun kita ambil kias daripada hadis tersebut. Ya. So jangan sampai putus. Kalau nak jauhkan diri, okey, kita beruzlah, okey, tapi jangan ada niat langsung nak putuskan hubungan. Satu, Tok Abah kata. Yang keduanya, Tok Abah kata, kadang-kadang mereka ni membunuh semangat ya, sebab mereka bukannya motivator, mereka bukannya inspirer. Keluarga kita ni bukan orang terlatih dalam bidang psikologi, tapi kadang-kadang dia orang cakap negatif tapi niatnya untuk positif. Macam muka engkau ni tak ada tokoh nak berjaya, rupanya itu sebagai dia punya galakan. Sebab itu cara mereka digalakkan oleh mak bapak, atuk nenek mereka, oleh guru-guru mereka. Tak, guru tak punya tu kot ya. Zaman dulu 50-an 60-an ya. So mungkin mereka cara itulah mereka memberikan motivasi dengan kata-kata yang membunuh semangat. Macam muka kau ni boleh lulus, macam muka kau boleh lulus. Alamak, tak boleh, aku tak yakin kau boleh lulus. Orang yang hebat kata, baik, saya akan buktikan kepada mak abah saya akan lulus, walaupun mak abah kata muka saya bukan muka lulus. Sebenarnya itu niat dia orang pun. So I told them, please understand the loving intention of this relative or our family members ni. The loving intention. Kat mulut kata, kau takkan lulus. Ada tak ahli keluarga yang mendoakan dalam hati, ya Allah, gagalkanlah anak saudara aku, gagalkanlah adik-beradik aku, gagalkanlah sepupu aku. Ada ke? Tak ada lah. Drama Korea pun tak buat macam itulah. Ya, takkan dia kita doakan ahli keluarga untuk jahanam. Ya, itu satu benda yang sangat ditegah. Mendoakan benda yang buruk adalah ditegah. So, kita yakin tidak ada orang yang normal, apatah lagi ahli keluarga, yang mendoakan keburukan
Jadi walaupun kat mulut kita, macam kau ni tak ada gaya nak jadi orang kaya. Tak ada gaya untuk berjaya. Macam muka ni tak akan jadi orang hebat. Tak mungkin jadi cikgu ke jadi penceram. Impossible. Itu bukan doa. Itu sebenarnya kata-kata motivasi secara yang mereka tahu. Yang mereka dapat pendedahan. Yang itu yang mereka dengar. Skrip-skrip itu yang mereka biasa simpan dalam kepala. Skrip itu dikeluarkan untuk kita. Tetapi skrip itu yang berbunyi negatif, rupanya ada unsur-unsur positif. Sebab cabaran. Jangan pula awak jadi orang yang lemah diri. Alah, mak bapak aku pun kata aku ni gagal. Adik-beradik aku pun kata aku tak ada muka gaya untuk jadi orang berjaya. Mungkin betul lah. Itu memang tak guna punya orang lah. Ya, kita tak gunakan otak kita, akal kita, iman kita dengan cara yang betul. Ingat, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Jom kita bersangka baik. Walaupun keluarga kita membunuh semangat dengan kata-kata, kita cuba fahami apakah yang tersirat. What are their loving intention. Ya. Kan selalu dah sebut. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Dia marah-marah kita ni sebab sayang. Ya, cikgu ke mak bapak marah ke, marah tu biasanya negatif lah. Mana marah punya positifnya? Ya. Kau ni kenapa jahat sangat, degil sangat, kenapa? Itu marahlah tu. Sebab dia bukan suruh kita jadi degil. Supaya kita opposite kepada degil lah. Kenapa kau ni malas sangat? Kenapa degil sangat? Kenapa tak bertanggungjawab? Kenapa? So, dia nak cuba kita jadi positif. Tapi dia marahnya. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Which is the truth. Kalau mak bapak dah menyampah ke awak, dia tak marah-marah. Kalau cikgu-cikgu dah menyampah ke awak dah terlampau degil sangat, tak pernah dengar cakap, they just ignore you. Bila orang yang tak marah, tak tegur awak, walaupun awak buat silap, something is wrong. They give up about you. Dia tak kisah awak. Bukannya tak marah tanda sayang. Marah tanda sayang. Marah tanda caring. Tegur sebab caring. Kritik sebab caring. Faham ke faham? Faham. Okay? So think positive in that sense. So, point nombor 15 ialah kita kena surround diri kita dengan orang-orang positif. Tapi soalan tadi ialah, what if ada keluarga kita yang bunuh semangat? Kita bersangka baik. Ya, kita bersangka baik. Dan kita pesan kat orang yang negatif ni, keluarga ni, engkau ni, pakcik rasa, uncle rasa engkau tak boleh berjaya. Kita betul jawab. Jangan kata, apa punya pakcik ni? Jangan. Kita tu kata, pakcik, walau apa pun yang pakcik fikir, tolong doakan saya, pakcik. Doa pakcik ni makbul. Saya harapkan doa pakcik. Tolong doakan saya berjaya. Tolong doakan saya berjaya. Ada tak pakcik tu jawab, malah aku nak doakan berjaya, aku doakan kau gagal adalah? Tak ada. Itu pakcik yang gila. Pakcik yang ada fikirannya terganggu tu. Dia tak normal tu. Dia mungkin ada tekanan mental atau masalah mental. Mana ada pakcik yang mendoakan kehancuran keluarganya kalau dia normal? Ya, so kita minta mereka doakan kita. Jangan kita kecil hati. Doakan. Engkau ni dah kahwin 5 tahun, mandul ke tak beranak? Doakanlah pakcik, doakan ya. Mungkin sebab pakcik belum doakan yang saya belum dapat zuriat. Doakan ya. Engkau ni dah umur berapa tahun masih bujang. Yes, bujang lapuk ni. Doakanlah pakcik. Doa pakcik tak doakan saya sebabnya saya belum dapat jodoh lagi. Doakan saya. Yalah. Aku doakan engkau. Dalam marah-marah pun kita terus pujuk dengan doakan kami, doakan kami, doakan kami. Ya, gitu. Dan kita doakan mereka untuk jadi positif. Kita doakan orang yang mengutuk kita tu, yang menjatuhkan semangat kita, agar mereka berubah jadi positif. Jadi kita akan dapat win-win situation. Tapi untuk sentiasa ceria, carilah kawan-kawan yang akan memperkasa iman kita. Carilah kawan-kawan dan rapat dengan kawan-kawan yang kita nampak muka dia naik semangat. Nampak muka dia ingat untuk solat. Nampak muka dia ingat untuk berduha. Nampak muka dia, Allah, aku nampak muka Tok Abah ni, aku ingat untuk sedekah subuh dan berdoa waktu sedekah. Sebab dia selalu pesan dan pesan. Nampak aja muka Tok Abah, aku ingat untuk solat taubat datang malam, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Ya? Dan aku selalu dengar Tok Abah cakap, memaafkan semua orang sebelum tidur adalah salah satu sifat penghuni syurga. Aku ingat tu. Ya? Barang siapa bangun tidur, terus angkat tangan, senyum, menghadap kiblat, berdoa. Aku nampak je muka Tok Abah, dengar suara Tok Abah, aku ingat untuk
Bangun pagi senyum, angkat tangan doa. Bangun pagi senyum, angkat tangan doa. Itu yang Tok Abah harapkan. Dan carilah kawan-kawan yang bila kita nampak orang tu, kita terus ingat untuk buat baik. Untuk jaga solat, untuk tutup aurat, untuk berkhidmat, untuk bantu orang, untuk beri manfaat, untuk... kan Tok Abah selalu sebut, jangan sekadar berfikir untuk buat yang terbaik, tapi sentiasa fikir bagaimana nak berbuat baik. Yes, I want to be the best, but I want to do good to other people. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan untuk ini kita kena cari sahabat-sahabat, orang-orang yang kita nampak wajah mereka teringat kebaikan. Nampak wajah mereka kita ingat untuk bersyukur. Nampak wajah mereka ingat untuk bersedekah, untuk membantu, untuk amal. Ada sahabat-sahabat tu nampak je muka dia, nampak dia ni orang kuat aman Palestin, nampak aja muka dia, Allah ingat nak sedekah untuk Palestin. Nampak je muka dia, ingat untuk sedekah untuk mangsa-mangsa di luar negara dan di dalam negara. Sebab dia orang NGO. Contohlah kan. Orang macam ni yang patut kita jadikan sahabat-sahabat kita, yang sentiasa mengingatkan kita untuk membuat kebajikan, buat khidmat untuk kebaikan duniawi dan ukhrawi. Okey? Alright. So, mudah-mudahan ya. Dan Tok Abah dapat satu, baca dapat satu hasil kajian. Dia kata apa? Ini hasil kajian. Tak semestinya betul. Hasil kajian. You are the average of 5 people you spend the most time with. Rupanya sifat kita ni melambangkan ataupun hasil kepada sifat 5 orang. Ya, apa nama kombinasi sifat 5 orang yang kita selalu berdamping dalam hidup kita. Kalau kita berdamping dengan orang-orang yang suka bersedekah, maka kita pun akan membina sifat sedekah. Kalau kita berdamping dengan orang sentiasa tersenyum, kita pun akan menular sifat mudah senyum. Kalau kita berkawan dengan orang yang tak pernah tinggal duha, kita nampak di duha, akhirnya kita pun akan jadi ahli duha. So kata orang yang mengkaji ni, you are the average of 5 people you spend the most time with. Diri kamu, personality kamu adalah purata kepada sifat 5 orang. Sifat 5 orang yang awak sentiasa bercampur sepanjang hayat. Dan Nabi bersabda mafhumnya, kamu akan ikut agama dan amalan kawan-kawanmu. So salah ke hasil kajian tadi? Tak salah. Ada synchronicity, ada berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ikut perangai orang-orang yang kita rapat, kita akan ikut amalan orang-orang yang kita rapat. Kita berkawan dengan orang-orang yang jaga solat, mudah-mudahan kita jaga solat. Kita rapat dengan orang-orang yang sentiasa jaga lidah, kita akan cakap yang baik-baik. Kita rapat dengan orang-orang yang suka mengumpat, kita memang berkawan dengan orang yang suka mengumpat, kita akan jadi golongan itu. Ya, tapi saya tak mengumpat, saya dengar je. Mendengar orang mengumpat, dosanya sama dengan mengumpat. Ya ke? Cuba Google. Cuba tabayun. Cuba check it out. Tok Abah pernah tanya seorang ustaz. Ustaz, tak adil lah. Kita cuma dengar orang mengumpat. Apa dosa pula sama dengan orang mengumpat, ustaz? Kita tak mengumpat, kita dengar je. Ustaz tu pun menjawab, macam mana pula orang tu mengumpat depan awak? Yalah, bila saya ada, dia pun mengumpat lah. Dia pun cerita keburukan orang. Dia akan bercerita keburukan orang tak kalau dia seorang? Dia tak gila, ustaz. Kawan saya ni tak gila. Takkan nak cakap seorang-seorang. Habis, dia cakap tentang kawan yang keburukan kawan tu sebab apa? Sebab ada geng, sebab saya kat situ. Sebab awak ada kat situlah dia mengumpat. Jadi kalau awak duduk kat situ, awak syubhat, awak pun dapat dosa mengumpat. Barulah Tok Abah faham. Oh, kalau aku tak ada, dia takkan mengumpat sebab dia tak ada kawan. Adalah orang seorang-seorang boleh mengumpat. Dia gila-gila. Dia mengumpat seorang-seorang. Tapi dalam keadaan biasa, kita akan bercakap buruk tentang orang lain bila kita ada geng. So kalau awak dengar kata-kata buruk, hari ini punya hadis, satu hadis ialah, elakkanlah kamu daripada memakan daging saudaramu. Itu satu hadis. Hadis yang dikongsi hari ini ialah, artinya jangan mengumpat, jangan cakap keburukan orang lain, keaiban orang lain. Itu ibarat makan daging kawan yang kita umpat itu.
Berdosa tak? Berdosa lah. Dosa besar. Memang berdosa besar, memang menempah neraka kalau kita mengumpat dan tidak dapat keampunan daripada orang yang kita umpat. Wow. Wow, ya. Be careful guys. Be careful. Dan ingat pesan Tok Abah tadi, mendengar orang mengumpat dan kita diam aja, tak defend ataupun tidak mempertahankan, ini dah jatuh mengumpat ni. Itu tak betul. Tok Abah tak macam itu. Tok Abah tak ada. Aku kenal Tok Abah tu, dia defend lah. Ada member Tok Abah, aku dengar lah member aku mengata kau. Habis apa kau buat? Aku diam lah sebab aku tak tahu maklumat. Aku tak tahu, tak pasti. Aku diam lah. Apa dia cakap? Dia kata kau gini. Engkau sepatutnya defend aku. Yalah, aku tak tahu fakta. Manalah aku tak jumpa kau dah lama. Jadi aku diam lah. Paling kurang pun kata, okey. Ini sebenarnya kita kena check dulu. Jangan cakap keburukan orang ni tak baik. Ini mengumpat, berdosa. Ataupun kau paling teruk pun, kau terus buat, halo. Kau buat ada panggilan, kau jalan. Ciao. Jangan dengar orang mengata aku, kau diam. Ya, salah satu sifat sahabat yang baik ialah membela sahabatnya yang sedang diumpat atau dikutuk ataupun dianiaya. Salah satu sifat kawan yang paling baik dalam dunia, dia akan membela orang yang tidak ada di situ yang sedang dianiaya. Kalau dengar orang mengumpat dalam mesyuarat ke, ya orang tanya, ni saya dengar Fadilah Kamsah ni ponteng gini. Tuan Pengurusi, yang saya faham, setakat yang saya tahu, itu bukan sifat Fadilah Kamsah. Ya, gitu. Paling kurang awak defend. Ya, so betulkan. Ataupun Tuan Pengurusi, kita kena check dahulu. Kita kena siasat dahulu. Sebab setakat yang saya kenal beliau ialah begini. Itu minimum seorang sahabat. Bukannya, tak apalah, bos kutuk Fadilah Kamsah, bukan kutuk aku. Yang memang padan muka Fadilah Kamsah tu. Kena kutuk dek bos. Anda bagaimana? Tok Abah bagaimana? Bila dengar orang mengata orang lain, bila dengar bos mengutuk kawan kita, kita seronok, kita bersimpati, kita defend kawan kita sebab dia tidak ada di situ untuk mempertahankan diri. Anda bagaimana? Dalam mesyuarat, awak tak boleh keluar. Oh, minta maaf, ni ada sesi mengumpat ni, saya kena keluar Dewan Mesyuarat kejap. Tak boleh lah dalam mesyuarat. Kita terpaksa di situ. Tapi Tok Abah pernah kena ya. Bos mengata keburukan saya yang tidak betul lah. Maka orang dalam mesyuarat diam. Semua tenganga. Tak sangka Fadilah Kamsah gitu ya. Mereka tenganga. Padahal dia tahu sifat kita macam mana. Tapi mereka tenganga, tak defend. Seolah-olah mengiyakan apa yang dikatakan oleh pengerusi mesyuarat. Ya. Tapi kemudiannya kita Tok Abah defend lah. Betulkan situasi. But sometimes the damage has been done. Ya. Seorang bersangka buruk juga. Tapi bila dah tahu ceritanya, pengurusi majlis, pengurusi mesyuarat mengatakan, tolong masukkan dalam minit, saya meminta maaf kepada Dr. Fadilah Kamsah secara terbuka, saya telah silap. Ya, gini. Barulah orang senyum pandang kita. Ya, barulah angguk-angguk. Tapi tak apalah. Tok Abah tak perlukan mereka minta maaf, ya, pengurusi minta maaf secara formal. Tapi dia mengutuk Tok Abah secara formal dalam mesyuarat, maka dia minta maaf secara formal. Ya, so, alhamdulillah lah, itu orang yang berjiwa besar. Okey. Itu nombor 15. Wow, diam tak diam. Ya Allah, hampir sejam juga kita bersama. So adik-adik, sahabat-sahabat, ya, hari ini hari Ahad, hari cuti, hari anda berbond dengan keluarga. So happy anniversary, happy birthday, ya. Ada juga yang semalam sahabat Tok Abah yang Syaril Kari Bob, kami panggil Bob, birthday dia semalam, ya. Happy birthday. So semalam ada yang buat open house, selamat buat open house. Hari ini pun ada open house. Ada orang yang menikah dan walimah, selamat pengantin baru, bahagia terjana, happy birthday, happy anniversary, happy bonding day, happy holiday, happy working day. Happy dalam perjalanan, orang yang sakit kita doakan, ya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan, ya. Orang yang sakit kita doakan agar sembuh ikut jadual Allah, ya. Mudah-mudahan ya, termasuk Tok Abah lah. Mudah-mudahan makin sembuh, ya. Dan kita terus buat azam untuk buat yang terbaik. Hidup biarlah bermanfaat. Bukan sekadar nak jadi orang yang baik, tapi sentiasa nak berbuat baik. Khairunas anfa'ulinnas. So all the best guys. Ya, Mona Maria terima kasih, Mun Mak Isma, ya, siapa ni, Nur Hafizah, Nurul Fatin yang Tok Abah tak sebut tadi.
Ada tak Jaka Utara Sopan? Ada Jaka. Effendi Halimau. Oh, Effendi Halimau ya. Mariam, apa nama Mariam? Siapa nama? Mariam siapa ni? Mariam Aiza. Oh, orang baru ya. Wahid Ed ya. Syam Haji Zahiri. Fadhia Ismail dah sebut. Ina Zalina biasa. Nur Hafiza, Muhammad Saiful ya, dan yang lainnya ya. So all the boys ya. So all the best guys. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Besok kalau panjang umur kita jumpa kot ya. So jangan lupa ya, webinar Tok Abbas 9 Jun. Psikologi di tempat kerja. Seronok guys, berbaloi pagi sampai petang bersama Tok Abbas dengan Cikgu Saiful ya, di Dewan Inspirasi Fadhil Kamsah Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.